Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan. Selamat datang kembali ke channel Cikgu Hadi. Okey. Buat yang pertama kali ke channel, sampai ke channel ni, cikgu ucapkan selamat datang, selamat belajar dan tengoklah video-video yang ada di dalam senarai playlist. Terima kasih juga yang selalu support, yang selalu tengok, yang selalu tonton. Semoga perkongsian cikgu bermanfaat untuk kamu. Dan cuma cikgu pesan pastikan kalau nak komen bertanyakan apa-apa, kalau tak faham apa-apa, gunakanlah bahasa-bahasa yang indah dan elok-elok. Okey, baik, kita sambung. Untuk topik kali ni, kita akan lihat masih lagi dalam RBT tingkatan 3 bab pemasaran. Yang kita nak tengok hari ni adalah subtopik yang seterusnya, iaitu kaedah reka bentuk pengiklanan. Kita nak kenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, dia kata secara umumnya kita nak pasarkan sesuatu produk, okey, kaedah promosi perlu dijalankan. Kita tengok contoh macam McDonald, dia nak pasarkan produk baru-baru dia akan buat iklan. Contoh iklan dia dalam Facebook, dalam media massa, dalam YouTube, dalam macam-macam lagi lah. Papan tanda yang besar kan. Okey, contoh-contoh dia lah. Jadi promosi tu untuk dia nak memperkenalkan produk-produk baru kepada pengguna. Okey. Promosi pula dia kata bergantung kepada jenis-jenis produk, pengguna sasaran, luas pasaran dan juga macam-macam lagi lah faktor-faktor lain. Okey. Pengiklanan merupakan salah satu daripada jenis promosi yang biasa kita gunakan, yang biasa digunakan oleh pengeluar bagi memasarkan produk. Ini kaedah pengiklanan. Okey. Dia iklankan produk kan. Contoh macam kita nak jual, contoh kita adalah tukang masak. Kita nak jual nasi lemak ayam berempah. Kita iklankan dalam Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya. Kamu buatlah satu bentuk iklan yang cantik dan dipasarkan. Itu adalah pengiklanan. Okey. Apa benda yang perlu ada dalam pengiklanan? Itu kita akan lihat dalam pecahan-pecahan topik nanti. Kita akan lihat secara lebih terperinci. Okey. Kalau kita lihat dalam reka bentuk pengiklanan ni, dia ada 4 kaedah ataupun 4 jenis promosi. 4 jenis kaedah reka bentuk untuk pemasaran, iaitu yang pertama adalah pengiklanan. Ini pengiklanan. Ini adalah yang pertama, pengiklanan. Yang kedua adalah promosi jualan. Bagaimana proses promosi untuk nak meningkatkan jualan produk. Yang ketiga adalah jualan langsung. Direct selling. Jualan langsung ataupun direct selling ni, kalau masa zaman cikgu dulu lah, yang paling famous sekali adalah di TV lah kan. Go Shop. Sekarang Go Shop lah kan. Dulu tak ingat, Allah tak ingat. Okey. Dan yang keempat adalah publicity. Bagaimana satu produk tu, publicity yang diperolehi daripada pengguna. Okey. Dia jadikan produk tu macam keluar je mesti orang beli. Keluar je mesti orang beli. Contohnya macam iPhone. iPhone kan, orang tertunggu-tunggu. Itu antara publicity lah. Okey. Kita tengok satu persatu dulu. Pengiklanan definisikan segala macam bentuk penyajian dan promosi idea. Kita nak sajikan kepada pengguna produk yang dibuat ataupun dipasarkan tu, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Contohnya kita ambil satu model, dia iklankan kita punya mungkin kita buat baju ataupun kita t-shirt dan sebagainya kan. Model tu dia pakai, dia gayakan, kemudian kita bayarlah kepada model tersebut. Itu dalam bentuk pengiklanan. Tujuan untuk promosi kan, perkenal dan meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan atau idea oleh penaja yang dikenal pasti. Contoh kita tengok iklan dalam TV kan, macam-macam iklan. Kalau kita tengok, kita tengok pada TV3 lah. Contoh bila sampai waktu iklan, dia akan keluar 4 atau 5 iklan. Okey, iklan-iklan tu semua iklan-iklan berbayar. Jadi pihak pengeluar produk tersebut
Dia akan bayar kepada satu-satu produksi untuk hasilkan satu iklan tu dalam bentuk yang paling mudah untuk difahami oleh pengguna. Contoh kita tengok kan, tengok iklan berkaitan dengan periuk. Contoh kan periuk, dia tunjukkan bagaimana proses memasak dengan cepat, mudah dan sebagainya. Okey, baik, kita laju kan. Topik ni, kalau pelajar boleh kuasai, pelajar akan dapat kuasai TPM 4. Alright. Media pengiklanan biasa digunakan adalah media massa dan juga media cetak. Okey, pemilihan media pengiklanan yang tepat dapat menyampaikan mesej dengan segera tentang produk atau perkhidmatan. Alright. Kita tengok. Dia ada banyak ni kat sini. Jenis media pengiklanan. Media massa. Media massa dia kata merujuk kepada pelbagai teknologi media yang bertujuan mencapai sejumlah besar pengguna melalui media komunikasi. Contohnya adalah ni macam ni lah, radio, rakaman muzik, filem, televisyen, internet, sama ada web, blog, email dan laman sosial. Sekarang kan Facebook, Instagram paling berkembang. Okey. Jadi iklan-iklan tu dia akan mempengaruhi untuk pengguna cari barang tersebut lah. Yang kedua, media cetak. Media cetak ni lebih kepada contohnya macam billboard. Okey, contohnya macam kita panggil apa ni? Flyers kan. Yang mana dia kata menggunakan objek fizikal, akhbar, buku, risalah ataupun komik untuk menyampaikan maklumat. Okey. Seterusnya, kaedah reka bentuk pengiklanan. Ni dia bagi contoh apa kaedah-kaedah reka bentuk dalam pengiklanan. Perlu ada matlamat, perlu ada penyampaian fakta, perlu ada kenyataan yang merangsang. Okey. Maksud kenyataan merangsang ni kita akan tengok nanti lah. Perbandingan keluaran, demonstrasi, gambar pegun dan juga kiasan ataupun ibarat. Maksudnya kat sini, bukan semua kaedah ni perlu dikumpulkan dalam satu iklan. Tak. Sama ada kita pilih apa benda kaedah yang kita nak gunakan. Contoh, kita boleh lihat satu persatu. Ini matlamat produk. Produk yang diklaim memfokuskan hanya kepada matlamat. Contoh bagi Polident ni kan. Matlamatnya adalah untuk matlamat membantu pengguna gigi palsu mengekalkan kebersihan gigi setelah digunakan. Dia guna satu je. Tujuan pengiklanan dia untuk bagi pengguna tahu apa matlamat produk tersebut. Dengan itu pengguna boleh dia boleh cubalah untuk menggunakan produk itu. Okey, yang kedua, penyampaian fakta. Menyampaikan fakta secara tepat kepada pengguna. Maksudnya macam ni, iklan-iklan di Smart Shop, dia sampaikan fakta dengan cara yang kreatif kan. Yang mana dia, contoh barang-barang tu memerlukan bantuan teknikal. Masa ni lah digunakan. Dia tayangkan secara live. Okey, bagaimana proses penggunaan barang-barang tersebut. Kenyataan merangsang, dia kata iklan ni dimulakan dengan soalan yang merangsang pemikiran pengguna. Kaedah ni biasa digunakan pada media cetak. Contoh macam flyers, macam dekat surat khabar, macam dekat papan tanda billboard besar kan. Okey. Supaya soalan-soalan macam ni dia akan menarik perhatian pengguna. Maksudnya kita tak nak tahu apa kan barang-barang ni, apa benda kan. Jadi kita nak tahu. Kita pun pergilah beli kan. Contoh perbandingan keluaran. Ini contoh macam di pasaran-pasaran kan. Iklan-iklan di pasaran, dia buat perbandingan. Perbandingan tentang sabun A, sabun B, sabun Y, sabun Z kan. Kalau dulu memang famous lah iklan-iklan perbandingan ni. Iklan pasal syarikat telekomunikasi, warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru kan. Semua tu lah. Okey. Demonstrasi. Dia buat gambaran bagaimana proses demonstrasi bagi satu-satu barang perkhidmatan ataupun barang keluaran produk tu lah. Contoh kat sini dia kata bagaimana dia buat demonstrasi terhadap lampin pakai buang. Dicurah air, lepas tu dia lepaskan gelas, macam mana dia golek permukaan, sama ada serapan dia terbaik ke tak terbaik. Itu adalah kaedah demonstrasi. Kemudian kaedah simulasi. Demonstrasi dalam seolah-olah berada pada situasi yang betul-betul sebenar. Contoh simulasi bagi iklan untuk tali pinggang keselamatan kan.
Kalau tak pakai, ditunjukkan bagaimana proses kemalangan tu yang berlaku sehingga mengakibatkan kecederaan parah. Itu adalah simulasi. Kemudian gambar pegun. Ini banyak syarikat-syarikat pengeluar-pengeluar produk perkhidmatan sebagainya semua banyak menggunakan gambar pegun. Cuma gambar ni perlu ada fokus. Apa benda yang kita nak tonjolkan supaya pengguna tengok dia boleh faham. Oh, dia nak jual kereta ni, dia punya gambaran dalam dia macam ni, cantik, baik dan sebagainya. Okey. Alright. Kadang-kadang melalui gambar ni pun dia boleh jatuh hati, jatuh cinta dengan produk tersebut. Okey. Kiasan, dia kata mengambil contoh yang kreatif supaya dia bagi kesan kepada pengguna. Ni contoh ni lah. Shell dia kata kalau guna je minyak V-Power 97, seolah-olah pemanduan tu macam naik Formula 1. Ini contoh kiasan tu memang melampau-lampau kan. Tapi itu adalah salah satu strategi dalam pengiklanan. Okey. Itulah beberapa kaedah reka bentuk bagi instrumen pemasaran. Alright. Ini yang pelajar perlu faham dan ingat dia punya kaedah-kaedah reka bentuk dalam pengiklanan produk. Supaya apa? Bila pelajar dah dapat hasilkan pembangunan produk pada bab yang kedua sebelum ni, selepas ni pelajar boleh tahu, okey, dia nak menggunakan strategi pengiklanan ataupun kaedah reka bentuk pengiklanan menggunakan gambar pegun. Dia kena ambil gambar lah macam mana dia nak buat pengiklanan dia tu. Okey. Jadi saya rasa setakat ini dulu untuk kelas kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.